Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kesalahan kita. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan diri kita. InsyaAllah ta'ala untuk tazkirah harian kita akan melihat kepada surah Ibrahim mula daripada ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد صدق الله العظيم. Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ini, ayat dia panjang kalau kita lihat, dia mula daripada ayat di atas lagi. Kita nanti kalau ada masa kita bacalah ayat-ayat tentang pergolakan atau pertentangan, konflik di antara para rasul dan kaum yang diutuskan kepada mereka. Jadi orang-orang kafir ni, orang yang kafir ni adalah orang yang ingkar terhadap dakwah rasul. Mereka berkata kepada rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka, lanukhrijannakum. Ini setelah rasul-rasul itu hujah. Setelah rasul berhujah dengan mereka dan mereka tak dapat menerima hujah rasul itu. Jadi mereka gunakan kekerasan. Dia resort kepada violent lah, kita cakap. Ini kita tengok pemimpin-pemimpin yang kufur ni, dia akan bertindak ganas terhadap rasul-rasul. Ini kalau kita lihat sejarah rasul dari dulu sampai kepada rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada ura-ura daripada orang kafir untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap rasul diutuskan akan menerima ancaman. Itu kita kata work hazard mereka lah. Akan dibunuh, ditangkap, dipenjara atau apa saja. Jadi mereka berkata kepada rasul-rasul ni, kami akan keluar, lanukhrijannakum min ardina, kami akan keluarkan kamu dari negeri kami. Itu satu, dia punya ancaman dia. Kedua ancaman, aw la ta'udunna fi millatina, atau kami akan paksa kamu sehingga kamu kembali balik menjadi satu agama, seagama dengan kami. Jadi dua ancaman. Sama ada mereka akan keluarkan halau rasul itu, atau rasul itu dipaksa untuk beragama dengan agama mereka. Itu. Fa'auha ilaihim, lalu Allah wahyukan kepada rasul-rasul itu. Fa'auha ilaihim rabbuhum, lalu Tuhan mereka mewahyukan kepada rasul-rasul itu, lanuhlikannadh zalimin. Ini berita gembira kepada rasul itu. Allah kata, sungguh kami akan membinasakan orang-orang zalim. Orang-orang yang zalim. Dan bukan itu saja, walanuskinannakumul arda min ba'dihim. Dan demi sesungguhnya kami akan tempatkan kamu di negeri itu sesudah binasanya kaum yang zalim itu. Bagaimana contoh Fir'aun. Fir'aun dibinasakan oleh Allah SWT, lalu Bani Israel menempati tempat Fir'aun itu negeri Mesir.
Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Yang demikian itu bagi orang yang takut kepada kedudukan aku. Di sini kedudukan dia terjemahkan sebagai keadilanku. Orang yang takut akan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia takut akan janji, wa'id. Wa'id ini janji wa'dun itu janji baik lah, janji baik. Ini janji buruk, janji azab lah. Dan orang yang takut kepada janji azab aku, mereka akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasul-rasul ini mereka memohon kepada Allah pertolongan. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Dan rasul-rasul serta umat mereka lah yang beriman ini, mereka memohon pertolongan kepada Allah. Untuk apa? Untuk kemenangan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan kepada rasul itu. Sebagaimana kita tengok contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang beriman pada waktu itu, dengan para sahabat, mereka dapat kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan binasalah wa khabah, binasalah atau kecewalah orang-orang yang jabbarin anid, orang yang sombong, takabur, degil lagi. Sebagai contoh Abu Jahal lah. Abu Jahal, Abu Lahab, pemimpin-pemimpin yang sombong ni semua, binasa mereka dan kecewalah mereka dalam keingkaran, dalam kekufuran mereka. Dan sejarah kita boleh baca sejarah dan kita melihatlah bagaimana terbuktinya kemenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para rasul ini. Dan yang kita nak dapat peringatan hari ini adalah seksaan dia, tuan-tuan. Azab di dalam neraka ni. Ayat ni satu-satunya ayat yang detail sekali ceritakan kepada kita tentang azab dalam neraka. Jadi kitab Al-Quran ni satu kitab yang detail sekali ceritakan azab dalam neraka. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya ini menjadi peringatan bagi kita, bagi warning bagi kita. Jangan main-main dengan azab neraka ni, supaya bersungguh-sungguh kuatlah kita dalam berdoa. Setiap hari kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada neraka. Kita lihat azab dia. Apa azab dia? Min waraihi jahannam. Di depan mereka. Ada yang tafsirkan di hadapan mereka. Wara' ni belakang, tapi ulama tafsirkan depan. Di depan mereka disediakan apa? Jahannam, neraka Jahannam. Bila mereka dicampak ke dalam neraka Jahannam, neraka ni dicampak, tuan-tuan, dari atas, dicampak mereka ni. Sebab itu dalam surah Mulk tu, kalau kita baca, neraka tu dia menggelegak. Api neraka menggelegak. Macam api neraka mendidih dalam surah. Macam mana api neraka mendidih, tuan-tuan? Api ada mendidih tak? Api ada menggelegak tak? Tak ada. Tak ada, kita tak pakai. Tapi Allah gunakan menggelegak macam mana? Jadi bila dicampak ni, macam kita campak kacang dalam periuk yang mendidih. Periuk mendidih, kalau kita campak kacang, apa terjadi kepada kacang tu? Dia turun naik. Macam gitu kan, turun naik. Jadi bila orang ahli neraka ni dicampak dalam neraka dengan api tu, jadi mereka akan turun naik. Mereka akan turun naik macam mendidih. Api tu macam mendidih. Jadi mereka dicampak, dalam neraka. Bila mereka dicampak dalam neraka tu, mereka akan diberi minum. Ini Allah cerita tentang minum. Wa yusqa mimma in sadid. Mereka akan diberi minum dengan air apa? Nanah. Daripada sini danur itu nanah. Dari mana dapat nanah, tuan? Nanah ni dari biasanya nanah ni daripada badan manusia atau badan binatang. Confirm lah dalam neraka dah tak ada binatang lagi. Jadi yang ada manusia je. Jadi macam mana nak dapat nanah? Jadi daripada badan yang dah dibakar ni, bila badan kita melecur je, kulit kita melecur je, kalau kita tak ubat, dia akan keluar nanah.
Dia menggelembung, dia akan keluar nanah. Bila kena panas atau kena api sajalah. Badan kita kalau kena api, dia akan bernanah. Jadi nanah-nanah ni yang orang yang kena bakar ni semua akan dikolek, tuan-tuan. Nanah-nanah ni, dan mereka akan minum daripada nanah tubuh ahli neraka sendiri. Mereka akan minum. Jadi bayangkan nanah, tuan-tuan. Semangkuk je kalau letak depan kita nanah, untuk dengan bau dia, dengan busuk dia, warna dia, nanah yang bercampur dengan darah lagi, darah kita tengok geli sangat. Geli sangat, tengok aja dah geli, belum nak masuk mulut ni. Tapi itu minuman dia. Tak ada minuman lain, nanah saja. Dalam ayat yang lain, air yang panas sekali, air yang menggelegak, yang mendidih, air yang paling panas sekali, itu lagi minyak yang panas ataupun timah besi yang cair yang panas. Semua selain daripada nanah ni lah. Jadi kita tengok nanah ni adalah minuman mereka. Dan Allah gambarkan macam mana yatajarra'uhu. Dia akan meminum, dia yatajarra'. Yatajarra' itu macam tak boleh masuk. Nah. Dia yalah, cuba buat fear factor pun tak ada eksperimen minum nanah. Fear factor adalah benda-benda yang makanan-makanan yang busuk ke apa dia. Nanah tak ada. Nanah ni macam mana nak minum. Jadi yatajarra' itu dia tak boleh terima. Tak boleh terima wala yakad yusiruhu. Dan kalau diterjemahkan di sini, hampir-hampir tidak dapat diterima oleh tekak dia. Dia tak smooth masuk. Macam orang minum smooth. Ini kita boleh bayangkan. Tekak tak boleh terima. Kenapa tekak tak boleh terima? Bau dia dah busuk. Dengan warna dia, jijiknya nanah ni. Jadi itulah minuman. Allahu Akbar. Kita tak nak walaupun satu hari pun, walaupun seminit pun kita mohon, Allahumma inna na'udzubika minan nar, ya Allah jauhkanlah kami daripada neraka. Minuman dia, belum cakap seksaan dia. Allah ceritakan ini minuman dia. Minuman dia je tak boleh terima, tekak. Jadi sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap, jauhilah, lindungilah diri kamu daripada neraka walau dengan sedekah separuh biji kurma. Satu biji kurma tak sampai 50 sen, saya ingat. Berapa sen aja satu biji? Separuh, pecah separuh, potong separuh, sedekahlah untuk lindungi diri kamu daripada neraka jahanam. Kita tengok dia punya minuman saja. Minuman saja dah mengerikan. Dia menjijikkan macam mana, belum lagi seksaan. Tengok Allah cakap tentang seksa. Wa ya'tihil mautu min kulli makan. Dan mereka didatangi oleh maut. Kalau terjemahan, saya tak ambil terjemahan dulu lah. Mereka didatangi oleh maut dari segala arah. Maut tu apa, tuan-tuan? Ulama cakap azab. Azab yang mana kalau kena je seorang itu mati terus. Azab dalam neraka ni, kalau kena kepada seseorang, dia punya efek dia apa? Mati terus. Seksaan dia mati. Tapi Allah kata wama huwa bimayyit. Sedangkan dia tak akan mati, kerana dalam neraka orang neraka ni dia tak akan mati. Tapi dia kena azab yang mati, tapi dia tak mati. Dia nak cakap seksaan dia tak boleh mati. Tapi azab tu adalah azab maut punya. Kita akan pukulan maut punya. Pukulan maut tapi dia tak mati. Tapi dia tak mati. Pasal Allah SWT kekalkan orang dalam neraka ni, nak kasih dia, kalau mati dia terus istirahat lah. Dia terus rest lah. Itu yang kita cakap rest in peace kan. Kalau mati dia rest lah. Dalam dia tak dapat rest. Dia tak dapat rest. Tak ada rest pun. 1 minit pun tak ada rest. Dia akan diazab, tak mati-mati diazab. Tapi seksa tak. Macam kita kalau kena pukul, dah berapa lama kena pukul, dah lali lah, tak ada apa-apa lah. Dia tak ada. Dia azab dalam neraka ni
dia makin lama makin naik. Hari ini dalam surah An-Naba wala nazidannakum illa azaba. Kami takkan tambah, berarti kami akan tambah. Azabnya akan bertambah. Kalau hari dah sakit, besok lebih sakit, lusa lebih sakit. 1000 tahun lagi sakit. Makin sakit, makin pedih. Sedangkan dia tak ada rest pun. Tak ada, kita ingat, dah lama aku dah sejuta tahun tinggal dalam neraka ni, dah lali. Itu dunia boleh. Dunia kalau orang kena seksa, dah berapa hari kena seksa, dia dah lali. Tapi tak ada. Ini makin sakit dan dia tak mati. Dia tak rehat. Padahal dia kena azab tu azab yang mati. Azab dia boleh membawa kepada maut. Boleh membawa kepada maut. Tapi dia Allah kekalkan badan dia ni, tubuh badan dia yang dia tidak akan mati. Bayangkan orang ni tak mati tapi kena azab, kita cakap macam nak mati, bukan macam nak mati. Ini azab betul-betul, bukan macam lagi. Ini Allah kata maut punya azab. Tapi dia tak mati. Kerana nak rasakan azab tu betul-betul pedih tu. Orang cakap kan kalau kita sakit apa kena sakit lah, biasa wanita kadang dia nak melahirkan anak, dia kata macam mana sakit tak, menderita, macam nak mati, dia kata macam nak mati. Paling tinggi sekali sakit ini adalah mati. Paling tinggi sekali orang boleh describe, orang boleh gambarkan, yang paling kemuncak dia adalah mati. Kau kena pukul macam nak mati, macam semua cakap macam nak mati. Kalau di dalam neraka ni, memang azab tu azab maut punya, yang boleh akibatkan mati, tapi orang tu tak mati. Bukan itu lagi, Allah kata wa min waraihim azabun ghaliz, dan ada lagi azab yang ghaliz, yang berat-berat lagi. Dah azab maut, azab yang maut ini dah berat. Ada lagi. Jadi ulama cakap ada lagi jenis, macam-macam jenis azab di dalam neraka. Kalau kita kumpulkan azab dalam neraka ni, tuan-tuan, azab dalam neraka ni, dia punya azab berjenis-jenis. Salah satu bagi orang yang mengumpat. Kita yang suka mengumpat ni, kita dengar azab dia macam mana? Azabnya badan dia dibakar. Lalu ada api ni, dia akan masuk kepada afidah, kepada jantung dia. Dia akan go through, tuan-tuan. Bukan luar terbakar lagi. Tapi ada api ni, dia go through dalam badan dia akan masuk ke jantung. Dan dia akan bakar jantung itu. Dia bakar jantung tu, bukan hanguskan, bukan apa. Tak ada, dia nak bakar aja. Dia nak api tu, dia nak panaskan, nak cocok aja macam. Bayangkan orang sakit jantung, tuan-tuan. Kita boleh ada pengalaman tak? Aku tadi kena sakit jantung 5 jam lah. Mana ada 5 jam? Sakit jantung ni berapa minit aja dah boleh mati orang, kena heart attack kan, kita cakap heart attack, sakit jantung. Ini jantung dibakar, tuan. Ini bukan sakit aja. Ini bukan blok, bukan tersumbat, bukan apa. Jantung ni dibakar oleh api. Ini bagi siapa? Wailul likulli humazah, orang yang mengumpat. Orang yang mengumpat, hati mereka ni akan dipakai. Jadi macam-macam azab yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi orang. Kalau kita nak kumpulkan semua azab-azab dia, dalam YouTube saya pernah lihat seksaan dia kat torture yang paling teruk sekali tempat prison, di prison yang dulu lah, orang dulu punya prison, torture dia 1 to 10 dia tulis. Torture yang paling teruk sekali, number 1, number 2, lepas tu saya tengok banyak tu ada dalam Quran. Torture tu banyak ada dalam Quran, dia punya torture. Kalau kita nak lihat, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita? Supaya kita jaga. Supaya kita, terutama sekarang ni bulan Ramadan ini, kita mohon Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Kadang kita main-main, kita ingat neraka ni tak ada apa-apa. Kalau kita baca Al-Quran, barulah kita takut. Kemudian ayat seterusnya, masalul ladzina kafaru bi rabbihim.
bandingan, perumpamaan Allah bagi orang-orang yang kufur terhadap Tuhan mereka. Ini penyakit apa? Penyakit kekufuran, kufur. Yang sebelumnya kita cakap syirik. Jadi bila seorang itu boleh jadi kufur, dia dah beriman. Bila dia boleh jadi kufur? Banyak. Kalau kita belajar, ada banyak tempat ataupun banyak perkara yang boleh kalau seorang itu melakukannya boleh jadi kufur. Kufur terus. Salah satulah yang orang biasa adalah meninggalkan solat. Meninggalkan solat ada empat pendapat ulama. Empat pendapat ulama ni, ulama mazhab lah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dengan mazhab Ahmad. Empat pendapat ulama. Kalau seorang itu meninggalkan kerana ingkar, kerana dia tak nak buat, dia tak bukan reason aku sakit ke, bukan sibuk ke, bukan apa, tapi tak naklah, aku tak nak. Empat pendapat ulama semuanya ijma' orang itu kafir, orang itu murtad. Kalau hati dia enggan tu, kalau hati dia ingkar, ni hati kita tak tahu. Murtad ni semua benda dalam hati ni, syirik, kufur, nifaq, semua ni benda dalam hati. Kadang luar tak tunjuk, tapi hati. Macam orang munafik. Munafik ni dia pergi sembahyang dia itu, tapi dia dalam hati dia dah melakukan kekufuran. Dia melakukan kekufuran dalam hati dia. Luar dia nampak Islam, tapi hati dia kufur. Jadi kita termasuk nifaq lah, termasuk munafik ni adalah penyakit kufur. Jadi kita cakap tentang solat. Empat ulama cakap kalau hati dia ingkar aja, kalau dia menolak, dia tak nak solat, empat ulama semua cakap, ijma' ulama semua cakap dia kufur. Dia kufur. Okey. Dah kita cakap kalau dia tak solat dengan ingkar, dia kufur. Okey, kalau tak ingkar macam mana? Kalau dia sibuk, Ustaz. Kalau dia sibuk. Okey, daripada empat ulama, satu aja cakap dia kufur, tetap kafir juga. Itu mazhab Hambali. Dia ingkar ke, dia sibuk ke, dia malas, dia tetap kafir. Tiga pendapat ulama cakap dia kufur juga. Tapi kufur nikmat. Dia dipanggil kufur juga. Dia melakukan kekufuran, tapi kufur nikmat, tapi dia tak keluar Islam. Tapi dia dah melakukan dosa besar. Tiga ulama kata dia melakukan dosa besar. Dosa besar. Dan hukuman dia kalau ada pemerintahan Islam adalah dibunuh. Semua berpendapat orang yang meninggalkan solat, kalau dia tak ada bertaubat, mereka ni semua dibunuh saja. Kerana mereka tak sesuai hidup lagi. Dia tak boleh dia dah tak boleh berfungsi sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dibunuh dan diseksa di neraka, untuk dihantar ke neraka dan diseksa kalau mereka tak nak solat ni. Jadi kita nak cakap orang yang tak solat ni, kita tak tahu dia kufur apa. Dia kufur nikmat ke kufur besar? Kufur ni ada dua macam. Tak tahu kufur, tapi dua-dua kufur. Kufur dia ni kufur nikmat atau kufur keluar daripada Islam. Allah aja yang tahu hati dia. Sedangkan orang munafik ni yang solat ni, orang munafik kalau dia solat, dia solat, dia puasa, dia beramal, pun tak diterima oleh Allah iman mereka. Apa lagi orang yang tak solat? So danger sangat, bahaya sangat. Tapi orang sekarang main-main aja. Main-main dengan tak solat. Kita tak tahu. Kita tak tahu hati kita. Tak tahu kalau di akhirat awak telah melakukan kekufuran. Habislah. Melakukan kufur. Jadi itu satu, dan banyak sekali macam orang yang tadi kan, orang kafir tu suruh Rasul itu, paksa Rasul tu balik kepada agama dia, yang iktiraf agama dia, iktiraf agama yang salah, mengiktiraf agama yang salah pun kufur juga. Pada satu hari saya dengar seorang saya sedang tidur lah, sedang baring-baring di rumah. Lepas tu seorang makcik, dia balik jogging ke apa, dia berbual dengan nyonya ni. Nyonya ni pun sapa dia lah, dia sapa dia. Lepas tu time tu Maulid Rasul ke apa, ada Ramadan, waktu Maulid Rasul ke apa, saya ingat
Maulidi Rasul ke, atau ada perayaan. Ya. Jadi Nyonya ni tanyalah, apa ni perayaan? Oh tak adalah, kita ada sembahyang lah. Kita ada buat sembahyang ini dekat. Dia cakap sedap betul, saya dengar bahawa kita ada sembahyang lah. Sama aja. Lu punya agama dengan kita punya agama semua sama, semua agama sama. Semuanya menuju kepada Tuhan satu. Semuanya sama. Lu buat lu punya cara, lu punya cara, kita buat kita punya cara. Tapi semuanya balik kepada Tuhan, kepada Allah. Saya cakap macam mana makcik ni cakap macam gitu pula. Jadi mana konsep lakum dinukum waliyadin, la a'budu ma ta'budun, engkau tidak menyembah apa yang aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Mana konsep kul ya ayyuhal kafirun, lakum dinukum waliyadin, agama kamu, agama aku tak boleh kita nak samakan. Takut kita tak belajar. Masalah dia jahil, tak belajar perkara-perkara yang boleh menyebabkan kekufuran. Banyak perkara yang boleh menyebabkan kekufuran. Rasulullah SAW bangun di pagi hari waktu subuh, Rasulullah cakap, sebahagian umat aku kafir pada pagi hari. Sebahagiannya beriman. Kata sahabat, macam mana boleh? Yang kafir tu dicakap tadi malam hujan turun kerana bintang ni. Mereka telah kufur. Ada yang cakap hujan turun kerana Allah turunkan hujan, mereka beriman. Cakap hujan turun saja. Menisbahkan hujan turun itu, kaitkan hujan turun kerana bintang tu kafir. Berjadi kafir. Jadi kena belajarlah perkara-perkara yang boleh menyebabkan kekufuran. Apa yang terjadi kepada kalau orang tu melakukan kufur? Apa amalan-amalan baik dia? Orang yang melakukan kekufuran, dia ada amalan baik. Ada juga amalan baik. Dia bagi makan orang, dia tolong orang sana sini, dia sedekah. Dia ada amalan. Allah kata a'maluhum, amalan mereka ni karamadin, macam abu yang telah dibakar. Bila dah dibakar jadi abu. Macam abu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang. Jadi kalau abu kita ada, lepas tu abu banyak, lepas tu ditiup oleh angin, apa jadi? Berterabur lah. Berterabur dan tak boleh tangkap pun, tak boleh buat. Dan nak buat apa dengan abu? Nak pergi kejar abu, nak kumpul abu, buat apa? Allah kata la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tak beroleh satu faedah pun apa yang mereka usahakan. Amalan-amalan baik mereka usahakan, semuanya gugur, habis, terbang semua. Kita kata kerana mereka melakukan kekufuran. Zalika huwa dhalalul ba'id. Itulah kesesatan yang jauh dari dasar kebenaran. Itu yang kita takut. Kita takut ada perkara kerana kita tak tahu, ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kekufuran. Kalau orang kafir memang jelas kafir, tapi ada perkara yang boleh menyebabkan kekufuran. Contoh nifaq, penyakit munafik. Ada penyakit munafik ni yang boleh menyebabkan kufur terus. Kufur besar. Kufur ada dua macam. Kufur ada kufur besar, kufur kecil. Jadi ada kufur ni, ada perkara yang kalau kita buat ni, kita terus kufur. Besar punya, tuan-tuan. Besar punya. Macam main-main, ejek-ejek agama Allah. Ejek-ejek ayat Quran, main-main ejek-ejek. Sengaja ejek-ejek. Buat ejek-ejek Allah, ejek-ejek Rasul, ejek agama. Kan sekarang orang buat komedi-komedi ejek-ejek tentang agama. Itu perbuatan kufur. Wala in sa'al, dalam surah Taubah, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Bila ditanya kepada mereka, mereka akan menjawab, kita main-main aja. Kita main-main. Katakan qul abillahi wa ayatihi, katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, wa rasulihi kuntum tastahzi'un, kamu bergurau senda. Fala ta'tadiru, jangan kamu beri alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah kufur sesudah kamu beriman. Tengok.
Main-main aja. Main-main dengan isu-isu agama, kelakar-kelakar. Itu pun boleh kufur. Isti'za, itu kufur isti'za. Ada banyak jenis-jenis kufur. Itu kufur istihza, itu kufur bergurau senda, main-main tentang agama. Jadi amalan kita habis semua, terbang semua. Dan bila kita nak tahu amalan kita ni diterima atau tidak di akhirat, di dunia tak ada pun. Di dunia orang munafik, orang kufur, orang apa, rasa mereka di atas kebenaran. Tapi bila mereka tahu nanti di akhirat, bila dapat tahu di akhirat keputusan dia, tuan-tuan, dah terlambat sangat. Dah terlambat sangat. Diberi masa untuk belajar. Diberi masa di dunia ni untuk belajar, untuk mempelajari agama. Takkanlah cakap agama tak ada masa terus nak belajar. Diberi masa untuk belajar tentang agama, belajar tentang akidah, belajar tentang iman, belajar tentang Al-Quran, semua. Dan di masa tak nak belajar. Di akhirat, kita tengok rugi betul. Rugi betul. Malaikat akan cakap, kamu diberi umur, diberi masa. Apa yang kamu buat dengan umur, dengan masa kamu semua? Disia-siakan saja. Ingat ini main-main ke apa? Cakap, kalau dah masuk neraka, balik kepada ayat di atas. Satu je di-serve dengan minuman nanah. Itu aja dah tak boleh terima. Itu kalau kita tanya, orang Islam yang masuk neraka ni dia minum nanah, apa nak buat? Haus. Kena minum jugalah. Mana ada ini minuman untuk orang kafir, umat Islam. Umat Islam minuman apa ada dalam neraka? Kalau dia orang Islam, kalau dah masuk dalam neraka pun, minuman apa yang dia ada? Takkan yang orang Islam dapat kopi, dapat teh, dapat minum. Mana ada macam gitu. Sama je dia punya treatment dia. Kena minum nanah juga. Jadi itu kalau sementara, tapi kalau selama-lama, itu kalau iman dia masih ada lagi. Tapi kalau iman dia dah tercela, cedera, dah rosak lah dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dengan kemunafikan, kefasikan, habis selama-lama di dalam dia. Kerana apa? Tak nak belajar aja. Tak nak belajar, dia tak tahu, takut dia melakukan perkara yang kufur. Perkara-perkara yang kufur. Allahu Akbar. Kita insaflah tuan-tuan. Kita banyak kena cek diri kita. Jangan sibuk dengan beramal, tapi cek iktikad kita, akidah kita, bab-bab akidah ni. Kita cakap banyak lihat kepada bab hati. Bab-bab i'tiqadi dulu, perkara yang syirik, perkara yang kufur, perkara yang nifak. Ni semua kena muhasabah, kena buat checklist. Jangan kita sibuk dengan luaran-luaran saja. Kalau kita contohlah, bukan nak tak galakkan berzikir, kalau kita tak berzikir pun, itu perkara yang sunat saja. Tapi kalau kita tak belajar perkara yang kita cakap fardu ain, itu sekali perkara yang fardu. Yang fardu yang mana kita wajib belajar untuk selamatkan kita daripada neraka ni. Ilmu adalah perkara yang dapat menyelamatkan seorang itu daripada neraka. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sikit peringatan tuan-tuan untuk kita kuatkan lagi usaha kita untuk kita menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.